Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha saudara pengacara majlis Encik Arzamullah Abdul Rahim dan saudari pengacara majlis Puan Siti Fatimah Yahya. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Haji Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1. Yang berhormat Datuk Aaron Agu Dagang, Timbalan Menteri Kesihatan 2. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Chen Chow Min, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha, Timbalan Ketua Pengarah bahagian dan Setiausaha bahagian kanan, Setiausaha dan Pengarah bahagian. Yang berbahagia Datuk-datuk dan Datin, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah keizinannya dapat kita berhimpun pada pagi ini untuk Majlis Amanah tahun 2020 Kementerian Kesihatan Malaysia Kerajaan Ikatan Nasional. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir untuk menjayakan majlis kita pada pagi ini. Sebelum saya memulakan ucapan, izinkan saya dengan ini memperkenalkan timbalan-timbalan menteri. Sebelum ini satu timbalan, kali ini dua timbalan. Timbalan-timbalan menteri kesihatan yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 10 Mac dahulu, iaitu timbalan menteri 1 yang berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali. Kedua, yang berhormat Datuk Aaron Agu Dagang, Timbalan Menteri Kesihatan 2. Alhamdulillah, saya dapat 2 timbalan menteri. Seperti yang tuan-tuan, puan-puan sedia maklum, dunia dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang dikesan di Wuhan, China pada bulan Disember 2019. Wabak ini seterusnya merebak ke sebahagian besar negara di seluruh dunia pada awal tahun 2020, termasuk Malaysia yang mengesan kes pertama COVID-19 pada bulan Januari. Saya memulakan tugas sebagai Menteri Kesihatan dengan menjadikan agenda menangani wabak COVID-19 ini sebagai keutamaan, memandangkan pertambahan bilangan kes COVID-19 pada awal Mac memerlukan satu usaha proaktif, drastik dan berkesan dari kerajaan. Ucapan tahniah kepada Yang Bahagia Datuk Seri Dr. Chen Chow Min, Ketua Setiausaha KKM dan pegawai-pegawai pengurusan yang sentiasa memberikan semua pengurusan dan perolehan keperluan dalam menangani wabak yang disediakan dan dimudahkan cara sebaik-baiknya. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan bersama Panglima-Panglima beliau yang sangat komited menangani COVID-19 di Malaysia. Seterusnya, frontliners Kementerian Kesihatan, doktor dan pasukan pandemik, pasukan paramedik yang melangkah dengan gagah untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia walaupun risiko jangkitan wabak pada ketika ini sangatlah tinggi. Anda tidak mengeluh tetapi terus berkhidmat tanpa mengira erti lelah demi kesejahteraan negara sehingga telah berjaya mengawal penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada mereka yang berjaya.
Tidak dilupakan juga jasa dan kerjasama semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam membendung penularan wabak ini. Saya sungguh terharu dengan komitmen yang telah diberikan oleh semua warga kerja KKM dan lain-lain kementerian serta agensi. Suka saya nyatakan dalam kita berhadapan dengan perubahan pentadbiran negara pada hari ini, perkhidmatan awam perlu menjadi jentera perkhidmatan yang dynamik, merentasi sepadan serta melampaui ekspektasi pemikiran biasa di mana peranan dan fungsi yang dilaksanakan oleh perkhidmatan awam perlu seiring dengan perubahan di peringkat domestik dan juga global. KKM merupakan sebuah institusi yang digerakkan secara intensif dan bersepadu menerusi perkhidmatan kesihatan eksklusif yang cakna kepada rakyat dengan memberi jaminan terhadap kemudahan kesihatan yang saksama dan berkualiti kepada semua. Justru telah menjadi tanggungjawab saya sebagai menteri yang memegang portfolio ini untuk memastikan KKM sentiasa selari dengan hala tuju dan misinya untuk meneruskan pencapaian yang lebih cemerlang pada tahun 2020 dan tahun-tahun yang akan mendatang. Untuk makluman semua, dalam usaha untuk meningkatkan akses dan kualiti perkhidmatan kesihatan tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama, perkhidmatan kesihatan yang diberikan oleh KKM perlu bersifat tuntas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, berikutan dan selaras dengan seruan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk mengutamakan konsep tanggungjawab bersama, collective responsibility, dalam menjalankan fungsi-fungsi kerajaan, saya dengan nasihat dan pandangan serta carangan daripada pegawai-pegawai tertinggi kementerian sedang dalam proses merangka dan meneliti perkara-perkara berkaitan core business dan pengurusan KKM melalui satu dokumen ataupun plan yang diistilahkan sebagai New Deal KKM ataupun yang dipanggil sebagai kawanan baru KKM untuk diguna pakai sebagai hala tuju kementerian. New Deal KKM telah dirangka untuk tempoh jangka masa pendek, sederhana dan panjang, dan inisiatif-inisiatif yang mempunyai teras yang sama dengan objektif dan hala tuju kawasan kemakmuran bersama 2030. New Deal tersebut adalah agenda nasional Malaysia Sihat bagi memperkukuh promosi kesihatan dan amalan gaya hidup sihat. Kementerian dengan bantuan bahagian pendidikan kesihatan sedang merangka satu agenda, iaitu agenda nasional Malaysia Sihat untuk melonjakkan taraf kesihatan rakyat Malaysia, terutama bagi mengurangkan non-communicable disease, merangkumi obesiti, merokok, dadah dan kesihatan mental. Agenda Nasional Malaysia Sihat merupakan satu agenda yang telah dibuat penambahbaikan pada rangka kerja Malaysia Sihat dengan memasukkan aspek Sustainable Development Goal, mengambil kira matlamat 3 iaitu Good Health and Well-being dan matlamat 11 Sustainable Cities and Communities. Agenda ini akan memberi tumpuan dan penekanan kepada beberapa faktor seperti berikut: inisiatif amalan cara hidup sihat, inisiatif kesihatan persekitaran, inisiatif liputan kesihatan sejagat, dan inisiatif penjagaan kesihatan sendiri. Kedua, pendigitalan perkhidmatan jagaan kesihatan. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum bahawa dunia kini berada di pertengahan transformasi teknologi yang akan mengubah cara hidup kita termasuk cara bekerja. Hal ini telah menjadi inevitable transformation yang perlu kita lalui dalam semua sektor pekerjaan supaya negara kita tidak ketinggalan dalam arus IR 4.0. Transformasi baharu melalui IR 4.0 juga merupakan satu norma baru yang selaras dengan Sustainable Development Goal, terutama bagi matlamat nombor 9 dan nombor 12. Bahagian perancangan dan bahagian pengurusan maklumat sedang merancang, menyediakan dan melaksanakan inisiatif pendigitalan yang boleh mengurangkan masa menunggu pesakit serta meningkatkan kualiti dan kecekapan penyampaian perkhidmatan kesihatan.
Antara aktiviti yang sedang diselaraskan adalah projek perintis Electronic Lifetime Health Record (ELHR) di fasiliti KKM, pelaksanaan perkhidmatan klinik maya, virtual klinik kesihatan dan pergigian KKM, pelaksanaan sistem temu janji atas talian online appointment system di klinik kesihatan, klinik pergigian dan klinik pakar KKM, pelaksanaan sistem pendaftaran dan pembayaran elektronik e-payment di fasiliti KKM, dan pelaksanaan aplikasi mobile bagi pemesanan awal lesi kanser mulut. Ketiga, penyumber luaran perkhidmatan kesihatan. Kementerian akan memastikan sistem penyampaian kesihatan lebih kukuh dan akan melaksanakan outsourcing servis bagi perkhidmatan rawatan kesihatan seperti pembedahan coronary artery bypass graft ke Konsortium Hospital Universiti Awam Malaysia dan Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur. Perkhidmatan seperti ekokardiografi, elektroencephalogram, sleep study, dialisis, MRI dan pediatric kardiotorasik, pembedahan elektif gynecology dan perkhidmatan in vitro fertilization, modaliti CT scan dan MRI bagi pesakit yang memerlukan pengimejan khas, pembedahan pembentukan arteriovenous fistula kepada hospital universiti swasta, rawatan radioterapi yang telah dikenal pasti bagi perawatan kanser. Keempat, organisasi perkhidmatan kesihatan. Bagi memantapkan lagi sistem penyampaian kesihatan, PKM juga akan melaksanakan organisasi yang akan merangkumi perkhidmatan ujian makmal seperti ujian darah, perkhidmatan sakit luar bukan kecemasan, perkhidmatan penjagaan luka yang khusus, dan peritoneal dialisis untuk pesakit buah pinggang. Inisiatif ini akan dilaksanakan di mana pengamal perubatan akan datang ke rumah untuk memberi perkhidmatan. Charge bayaran bergantung pada jenis perkhidmatan yang diberikan dan jarak dari pejabat pengamal perubatan ke rumah pesakit. Satu platform seperti konsep Uber diwujudkan bagi memudahkan pesakit menempah perkhidmatan ini secara atas talian dan diuruskan oleh pihak swasta yang dipilih oleh KKM dengan cara tender terbuka. Kelima, pengukuhan kesiapsiagaan terhadap wabak, bencana alam sekitar dan kecemasan perubatan. Sebagai usaha kementerian untuk memastikan sistem kesiapsiagaan menghadapi epidemik dan bencana sentiasa dalam tahap yang kukuh, KKM akan memantapkan lagi stok PPE dan consumable serta memberi latihan untuk frontliners dari masa ke masa. Pada ketika ini, KKM sedang menyelaraskan dan memfokuskan beberapa aktiviti bagi meningkatkan mutu kesiapsiagaan kementerian seperti berikut. Pembangunan sistem pengkalan data bersepadu wabak untuk surveillance pencemaran, radiasi dan bencana alam sekitar. Membangunkan stok simpanan PPE, pakai buang dan peralatan perubatan. Pemantauan menggunakan sistem secara berpusat di peringkat ibu pejabat dan negeri. Latihan kepada petugas hadapan dan masyarakat umum. Perolehan peralatan pengujian radiasi dan penyelidikan. Keenam, perluasan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Inisiatif yang memberi manfaat kepada golongan B40 perlu diteruskan dan ditambah baik pelaksanaannya supaya akses kepada perkhidmatan kesihatan dapat diperolehi oleh semua golongan secara menyeluruh. Beberapa cadangan penambahbaikan sedang dibincang dan antaranya ialah penambahan manfaat penyediaan rawatan penyakit tidak berjangkit ringan di klinik perubatan swasta. Projek perintis manfaat pembangunan program penerapan cara hidup sihat termasuk penekanan norma baru kehidupan pasca COVID-19. Program penurunan berat badan, pemakanan sihat, aktiviti fizikal, kesihatan mental dan berhenti merokok. Keenam, program menangani masalah kekurangan zat makanan di kalangan penduduk. Ketujuh, program menangani masalah kekurangan zat makanan di kalangan penduduk rentan. Beberapa aktiviti sedang dilaksanakan bagi meningkatkan jaminan kebolehcapaian makanan berkhasiat pada kanak-kanak di bawah umur 5 tahun, wanita hamil dan warga emas daripada keluarga miskin juga
miskin serta daripada golongan B40. Antara aktiviti yang sedang dilaksanakan adalah cadangan bantuan susu tepung penuh krim untuk kanak-kanak bawah 5 tahun di kalangan keluarga miskin Tegal, miskin dan B40. Inisiatif bantuan makanan wanita hamil B40 Bandar, program community feeding Bandar, perluasan program community feeding bagi anak-anak orang asli dan program Meal on Wheel bagi warga emas. 8. Pengukuhan sistem pembiayaan kesihatan. Kementerian akan meningkatkan sumber kewangan melalui sumber lain seperti MySalam, wakaf atau tabung-tabung lain. Dicadangkan juga voluntary health insurance. Pengambilalihan Speak Up oleh Protect Health Nation secara berperingkat, di mana surplus revenue yang diperolehi akan digunakan untuk membiayai inisiatif pembiayaan kesihatan yang lain. Pembangunan kapasiti Protect Health Malaysia dalam perancangan insurans kesihatan untuk negara. Ke-9. Pembangunan kerangka perundangan keselamatan makanan bagi perniagaan makanan home base. Kementerian juga sedang menyediakan platform bagi pendaftaran semua pengusaha makanan home base di Malaysia untuk tujuan mewujudkan bekalan data pengusaha makanan home base yang aktif sejak belakangan ini. Kementerian akan menjelaskan pindaan peraturan kebersihan makanan 2009 dan garis panduan pensijilan pengusaha makanan home base. Projek rintis pematuhan amalan kebersihan makanan kepada pengusaha makanan home base dan verifikasi lapangan setiap pensijilan makanan home base juga akan dilaksanakan. Dan pengiktirafan kepada pengusaha makanan home base melalui pengelurahan sijil dan kebenaran penggunaan logo home base kepada produk dan mempromosikan pensijilan makanan home base akan diselaraskan dalam masa terdekat. Ke-10. Pelaksanaan mekanisme kawalan dan ketulusan harga ubat. Dimaklumkan bahawa Kementerian mengambil serius akan perkara yang melibatkan kawalan dan ketulusan harga ubat supaya harga ubat dikawal dan mampu dicapai oleh semua lapisan masyarakat. Sehubungan itu, beberapa langkah proaktif yang telah diambil untuk memantapkan pelaksanaan mekanisme ini adalah seperti kerjasama TKM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pihak awal pengguna. Mekanisme harga ubat dilakukan melalui perintah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, iaitu Akta 723 yang dikawal sedia oleh KPDN HEP. Penetapan harga borong maksima dan harga pengguna maksima bagi ubat-ubatan yang dikawal, penguatkuasaan terhadap harga kawalan ubat-ubatan yang telah diwakilkan oleh pengawal harga KPDN HEP, dan kongsikan maklumat harga ubat kepada pengguna untuk ketulusan harga dan kesaksamaan akses ubat-ubatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dasar kesihatan negara bagi mengorak langkah ke arah negara yang lebih maju dalam sektor kesihatan adalah menjadi kewajipan KKM untuk membangunkan satu dasar jangka panjang yang komprehensif dan menyeluruh dengan menggariskan strategi mengikut keperluan semasa dan masa hadapan. Sehubungan dengan itu, dasar kesihatan negara sedang dibangunkan oleh bahagian perancangan dan dokumen ini akan menjadi dokumen rujukan yang lengkap untuk masa hadapan negara bagi sektor kesihatan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia terpelihara. KKM sedang bertukar lumus dalam memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu menjana kembali ekonomi demi kepentingan rakyat dan negara. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri kita, pada 5 Jun 2020 berhubung Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, iaitu penjana, kini berada dalam fasa pemulihan. Dalam fasa ini, kita berpeluang untuk merancangkan semula ekonomi negara secara berperingkat
melalui kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan lain seperti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. KKM akan terus merangka langkah-langkah strategik bagi menggalakkan pembangunan sektor perubatan swasta, terutama dari segi peningkatan produktiviti dan juga perkembangan aktiviti pelancongan kesihatan melalui Malaysia Healthcare Travel Council yang baru-baru ini diletakkan di bawah Kementerian Kesihatan. Antara fokus KKM adalah memudah carakan aktiviti pelaburan swasta dalam industri perkhidmatan kesihatan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan di negara kita. Malaysia telah mendapat pengiktirafan yang tinggi bagi sektor pelancongan kesihatan, di mana Malaysia telah disenaraikan sebagai negara terbaik dalam kategori Best Healthcare in the World dalam International Living Annual Global Retirement Index bagi tahun 2019. Tahniah diucapkan. Sekaligus menjadikan Malaysia sebagai salah satu destinasi utama pelancongan kesihatan di dunia. Dengan kelebihan pelbagai destinasi tarikan pelancongan yang ada, kita perlu mengambil ruang untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pelancongan kesihatan di rantau Asia. Saya yakin bahawa KKM berupaya memberi sumbangan yang tinggi kepada ekonomi negara, terutama bagi sektor pelancongan kesihatan. Selain itu, bagi menyokong perkembangan industri kesihatan negara, kita mesti bersifat terbuka dan mampu berdaya saing. KKM komited untuk membantu industri kesihatan ini bukan sahaja dari segi perkhidmatan kesihatan, malah bagi sektor ubat-ubatan dan peranti perubatan juga. Antara produk tempatan bagi sektor ubat-ubatan dan peranti perubatan yang berkembang maju adalah medical device atau peranti perubatan oleh Straight Orthopedics yang berhad, Ideal Healthcare yang berhad, Vigilance Medical Device yang berhad, Top Glove yang berhad, Grabulet Malaysia yang berhad. Dalam bidang pharmaceutical atau pharmaceutical, Pharma Niaga berhad, Pharma Biotech berhad, Contra Pharma yang berhad, Covid berhad, dan Ain Medicare yang berhad. Melalui teknologi digital dan otomasi, pihak KKM berharap akan dapat menggalakkan lebih banyak akses atas talian melalui aplikasi One Stop Center yang dilihat sebagai lebih mesra industri. Proses-proses berkaitan perizinan dan pendaftaran produk juga perlu dipermudahkan dengan mempercepatkan proses serta melonggarkan keperluan dokumen-dokumen sokongan. Dengan kemudahan serta kelonggaran yang diberikan, KKM mengharapkan industri kesihatan negara akan mampu berkembang maju serta menyumbang ke arah kemakmuran negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, pencapaian sepanjang menjalankan tugas sebagai Menteri Kesihatan dalam keadaan negara berhadapan dengan penularan wabak COVID-19 sejak beberapa bulan yang lepas, KKM telah memainkan peranan yang amat penting dalam membendung penularan wabak ini melalui kerjasama erat dengan pelbagai pihak berkepentingan di berbagai peringkat, bukan sahaja terhad di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri, tetapi juga di peringkat antarabangsa seperti Forum WHO, World Health Assembly, ASEAN Plus 3 dan sebagainya. Saya bersama timbalan-timbalan saya telah melaksanakan pendekatan turun padang dalam bentuk lawatan kerja ke pejabat kerajaan negeri dan fasiliti kesihatan di negeri-negeri di seluruh negara. Lawatan kerja bertujuan memantau perkembangan status terkini wabak COVID-19, persediaan, kelengkapan dan rawatan yang tersedia di peringkat negeri, mewujudkan kerjasama strategik dengan kerajaan negeri dalam menyesuaikan norma baru pasca Perintah Kawalan Pergerakan dan menyantuni para frontliners di fasiliti kesihatan kita. Kami juga memberikan penekanan terhadap pelaksanaan CAPP
iaitu cegah, amal, patuh dan pantau kepada masyarakat dalam usaha memperkasakan program pengurangan risiko daerah DRRP COVID-19 untuk mengekang penularan dalam komuniti. Antara lakukan kerja tersebut adalah pertemuan dengan Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Besar Faham, Menteri Besar Perak, lawatan kerja ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat, lawatan kerja ke Institut Kesihatan Negara Setia Alam, lawatan kerja ke hospital-hospital seperti Kota Tinggi, Kajang, Hospital Tanah Aminah, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Sungai Buloh, Hospital Umum Sarawak, Hospital Keluang, Hospital Mina Johor dan Hospital Pontian. Ucapan terima kasih dan sekalung penghargaan daripada saya kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan lawatan kerja tersebut. Namun dalam keadaan negara yang telah memasuki fasa pemulihan dari wabak COVID-19, penekanan atau fokus lawatan kerja di masa hadapan mungkin berbeza. Saya mengharapkan lawatan kerja dapat dilaksanakan ke semua 147 buah hospital, 1,000 lebih klinik kesihatan, klinik pergigian, institut latihan, institusi serta agensi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengetahui dengan lebih dekat isu-isu kesihatan di peringkat akaunti agar ia dapat diselesaikan dengan kadar segera. Usaha-usaha lain yang diperangi selain daripada COVID-19. Saya berfokus semasa memerangi COVID-19, KKM terus berusaha menangani penularan wabak denggi yang menunjukkan peningkatan di negara kita. Berdasarkan data terkini, kes demam denggi terus menunjukkan tren peningkatan sejak pertengahan April dengan jumlah kumulatif sehingga kini di 48,584 kes dilaporkan dan 88 kes kematian. Walaupun jumlah kes menunjukkan penurunan sebanyak 10.9% berbanding tahun lepas 2019, jumlah kematian adalah meningkat berbanding tempoh yang sama pada tahun 2019. Situasi ini menimbulkan kerisauan kepada rakyat, memandangkan wabak denggi juga boleh membawa kepada ancaman kematian. KKM sentiasa menasihati rakyat untuk memastikan kawasan persekitaran sentiasa bersih bagi mengelakkan daripada menjadi kawasan pembiakan nyamuk Aedes. KKM juga menjalankan kerjasama berterusan dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan kawalan dan pencegahan denggi sentiasa dijalankan di setiap kawasan. Di samping itu, rakyat juga disaran untuk menjalankan kawalan kendiri di rumah dan kawasan kejiranan bagi mengelakkan daripada jangkitan demam denggi. Dan selain daripada itu, Kementerian Kesihatan amat komited dalam usaha-usaha bagi menangani penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease seperti kencing manis, hipertensi, kolesterol tinggi dan lain-lain dengan mempergiatkan aktiviti pencegahan penyakit sebagai teras utama kepada usaha ini. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa pesakit yang mempunyai penyakit NCDs merupakan kumpulan yang amat berisiko mendapat jangkitan COVID-19. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobility 2019, iaitu National Health and Mobility Survey 2019, mendapati 1 dalam 5 rakyat Malaysia mempunyai diabetes. Bersamaan 3.9 juta rakyat yang berumur 18 tahun ke atas. Sehubungan dengan itu, saya dan timbalan-timbalan akan terus komited untuk memastikan kita berjaya mengurangkan kadar jumlah pesakit NCD di Malaysia melalui pelbagai usaha yang dilaksanakan dan menggalakkan lagi rakyat, terutama golongan B40, untuk melakukan saringan kesihatan melalui inisiatif PK B40. Dan berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobility ini juga, prevalent
masyarakat Malaysia yang berumur 16 tahun ke atas yang mengalami kemurungan adalah 2.3%. Kita juga dikejutkan dengan peningkatan kes seperti kemurungan yang dihadapi oleh rakyat semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana akhbar melayu bertarikh 28 April memetik kenyataan Dr. Aida Syarinas Ahmad Adlan, pakar perunding psikiatri Universiti Malaya, yang memberi amaran bahawa penyakit jiwa yang senyap ini cenderung menimpa kita akibat kegelisahan dan kemurungan yang disebabkan oleh kejatuhan ekonomi dari wabak dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan menghalang kita daripada bergerak secara bebas dan menjalankan tugas seperti biasa. Terdapat golongan yang menghadapi masalah kewangan berikutan pendapatan yang terjejas, dan ada pula golongan yang tertekan apabila duduk di rumah terlalu lama. Frontliners turut menghadapi tekanan akibat tugasan berisiko sehingga menyebabkan mereka terpaksa berjauhan dan menjauhi pesanan, menjauhi anak-anak dan keluarga. Mereka khawatir seandainya mereka dijangkiti wabak COVID-19, seterusnya akan menjangkiti ahli keluarga mereka. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan saluran khas bagi membantu rakyat yang menghadapi masalah ini, iaitu dengan mewujudkan talian sokongan psikososial kepada masyarakat dengan kerjasama NGO seperti Mercy Malaysia. Antara intervensi yang dilakukan adalah seperti bantuan awal psikologi, konseling, terapi relaksasi dan psycho-education. Pasukan petugas kesihatan mental dan psikososial juga diwujudkan di peringkat negeri dan daerah bagi memberi khidmat kepada petugas kesihatan dan selanjutnya masyarakat ramai. Penyakit berkaitan kesihatan mental juga perlu diberikan perhatian sewajarnya, termasuklah kita sebagai warga KKM. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa tertekan, mintalah bantuan dari pegawai yang berkenaan seperti pegawai konseling atau psikologi. Hadirin sekalian, sebagai sebuah kementerian yang menajui perkhidmatan kesihatan di Malaysia, kita perlu mempunyai misi yang jelas ataupun vivid vision sebagai contoh untuk merealisasikan agenda Nasional Malaysia Sihat. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, negara warga kerja KKM terdiri daripada pelbagai skim perkhidmatan yang mempunyai peranan yang berbeza dan terdiri daripada peringkat atasan hinggalah bawahan. Setiap daripada tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya ini dan di serata Malaysia mempunyai tanggungjawab yang besar sebagai warga KKM dan adalah insan-insan yang terpilih untuk berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada pegawai perubatan sehingga pemandu ambulan, we are the best people for the job. Atas sebab ini, saya amat berharap warga kerja KKM dapat meneruskan prestasi kerja yang cemerlang dengan menjadikan pekerja yang komited dengan tugas masing-masing. Setiap seorang daripada kita perlu menerapkan budaya kerja berprestasi tinggi ataupun high performance culture. Kita bukan sahaja bekerja dari pagi hingga petang semata-mata kerana tuntutan tugas, tetapi juga untuk memastikan rakyat di luar sana dapat menikmati perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan menyeluruh. Saya amat berbangga dengan warga KKM yang sentiasa mengutamakan tugas, terutamanya pada ketika kita bergelut dalam melawan pandemik COVID-19. Saya dapati KKM adalah kementerian yang besar dengan pelbagai pejawatan dan bahagian, dan komunikasi merupakan satu perkara penting dalam penyampaian perkhidmatan. Oleh sebab itu, saya juga menyeru agar warga kerja KKM dapat mengamalkan komunikasi yang baik dan berkesan di antara satu dan sama lain dengan menggunakan saluran yang tepat dan cara penyelesaian yang bersesuaian. Saya juga sarankan bahawa robust communication antara cara terbaik berkomunikasi semasa bekerja bagi mengelakkan miscommunication di antara kita. Kita semua sedia maklum bahawa
kebanyakan daripada kita, terutamanya yang bertugas di hospital dan klinik, mempunyai skop kerja yang bersifat mendesak dan desperate. Selain daripada itu, kita juga memastikan anggota KKM sentiasa komited dan bersedia menjalankan tugas. Kita mestilah sentiasa mempunyai sense of urgency dalam setiap gerak kerja kita. Sikap seperti melengah-lengahkan kerja haruslah dikikis daripada setiap warga KKM. Dalam bahasa mudah, berkahwinlah dengan kerja tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan dan puan-puan akan terus komited, berdisiplin dan beramanah. Betul kan? Saya adalah pelanggan utama kita. Saya juga sedar bahawa terdapat pelbagai rungutan daripada rakyat mengenai perkhidmatan kesihatan di KKM. Saya percaya perkhidmatan yang kita sediakan adalah pada tahap yang terbaik. Namun sentiasa ada ruang dan peluang untuk menambahbaikkan dari pelbagai aspek. Suara-suara rungutan ini haruslah diterima secara positif, kerana kita sentiasa perlu mendengar keluhan pelanggan ataupun we listen to our customer. Saya menggesa agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasalah berkhidmat berdasarkan apa yang kita paparkan di piagam pelanggan. Banyakkanlah bersabar, melayan kerenah pelanggan dan sentiasa mengutamakan pelanggan dalam apa jua keadaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cabaran masa kini dan mendatang amatlah memerlukan satu gaya hidup yang sihat. Kepentingan amalan gaya hidup sihat ini dibuktikan kini dengan amalan baru ataupun amalan norma baru, iaitu seperti mana yang disebut setiap hari oleh Datuk Ketua Pengarah, iaitu mengelakkan 3S. 3S yang dimasukkan adalah kawasan yang sesak ataupun crowded places, kawasan yang sempit iaitu confined space, dan elakkan sembang dengan jarak dekat, close conversation. Ini jangan sembang dekat. Kita juga digalakkan untuk mengamalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash, memakai alat pelitup hidung dan mulut face mask di tempat awam, dan jika bergejala, dan wear, mengambil berat akan amaran dari KKM yang bersifat peringatan, iaitu warn. Amalan ini perlu diteruskan walaupun ketika penularan ini berakhir satu masa nanti. Selain itu, gaya hidup sihat juga menekuni diet yang seimbang dan pengambilan makanan yang berkhasiat. Berikutan kadar jumlah pesakit yang didiagnos dengan NCD seperti diabetes dan sakit jantung semakin meningkat. Pemakanan yang sihat dan seimbang haruslah diamalkan pada setiap masa, terutama oleh warga KKM, seperti kita laksanakan leading by example. Justru selaku kementerian yang berperanan sebagai peneraju perkhidmatan kesihatan negara, warga KKM diseru untuk menjadi role model bagi gaya hidup sihat pada rakyat di luar sana. Saya amat mengharap warga KKM dapat bersama-sama membantu saya menjayakan agenda nasional Malaysia Sihat. Agenda nasional yang tidak akan berjaya tanpa komitmen daripada semua peringkat. Sehubungan itu, pada penggal kedua tahun 2020, saya menyeru supaya Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil langkah untuk terus maju way forward dalam mempertingkatkan dan mempertabatkan penyampaian perkhidmatan kesihatan dengan penglibatan yang lebih serius walaupun menghadapi tekanan perbelanjaan dalam menyediakan prasarana terbaik untuk rakyat. Hal tuju yang dirancang perlu digerakkan serta digembleng secara progresif dalam mengupayakan kredibiliti dan prestasi KKM secara inklusif ke arah lebih cemerlang supaya inspirasi sehat sepanjang hayat dapat direalisasikan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.